Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera para penonton FB Live Jabatan Muzium Malaysia. Kita bersua lagi dalam program Bual Bicara bertajuk Antara Tempayan dan Martaban, dan hari ini kita nak fokuskan tentang satu tajuk iaitu ciri-ciri dan juga identifikasi tempayan dari negara China. Sebelum kita teruskan dengan program kita hari ini, saya nak memperkenalkan pembentang kita yang tidak asing lagi dalam dunia sejarah permuziuman negara dan juga pakar dalam bidang seramik negara kita Malaysia, iaitu Encik Abdul Aziz A. Rashid yang merupakan Ketua Muzium Seni Asia Universiti Malaya. Apa khabar, Cik? Terima kasih, Alhamdulillah. Sihat hari ini? Alhamdulillah. Jadi kita akan berbicara tentang satu tajuk yang kita nak berkongsi dengan para penonton di luar sana. Dan hari ini, untuk makluman para penonton, kita bersiaran langsung di Galeri Muzium Seni Asia Universiti Malaya, di mana galeri ini menyimpan koleksi hampir 70% koleksi-koleksi yang diperbuat daripada seramik. Betul, Cik Aziz, ya? Ya, betul. Memang kita ni dikelilingi dengan seramik-seramik yang usianya bukan kaleng-kaleng, orang kata. Okay? Ratusan tahun. Ratusan tahun. Ribuan tahun pun ada. Ribuan tahun pun ada. Okay. Jadi sebelum kita teruskan dengan tajuk kita pada hari ini, Cik Aziz, kita nak flashback. Ya. Di mana pada siri 1, tajuk kita iaitu Antara Tempayan dan Martaban pada tahun 2020, kita telah bincangkan tentang asal-usul tempayan, asal-usul martaban dan juga dia punya anatomi, ciri-ciri, bahan-bahan dan sebagainya lagi. Kalau kita boleh flashback sikit tentang tempayan sebelum kita direct dengan tajuk tempayan dari China ni, Cik Aziz, silakan. Okey, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Yusri, Encik Yusri ya. Sama. Dan juga tim dari Jabatan Muzium Malaysia, dari Muzium Etnologi Dunia Melayu, Jabatan Muzium Malaysia, yang hari ini berkesudian datang ke muzium kami, Muzium Seni Asia Universiti Malaya, antara muzium yang tertua lah, muzium institusi yang tertua di negara kita. Seperti yang diminta oleh Cik Yusri tadi, sekedar untuk mengingat semula apa yang pernah kita bentangkan pada 8 Disember 2020, iaitu tentang antara martaban dan tempayan, ataupun antara tempayan dan martaban. Jadi kedua-duanya adalah tempayan. Cuma yang martaban itu tempayan yang dibuat di martaban, iaitu di sebuah daerah di selatan Myanmar sekarang. Jadi Myanmar sekarang ni kita berduka cita sedang bergolak. Mudah-mudahan tidaklah terrosaklah semua kawasan-kawasan yang ada peninggalan arkeologi. Okey, kemudian secara umumnya martaban ini adalah satu hasil artifak yang berukuran sekurang-kurangnya 30 cm tinggi dia. Kalau kurang daripada itu, ada juga yang menyebut dia sebagai tempayan, tetapi biasanya kita akan kategorikan dia sebagai sekedar pasu sajalah, pasu ataupun vas dan sebagainya. Jadi kebetulan seperti yang kita katakan tadi, Cik Yus katakan tadi, kita sedang dikelilingi oleh martaban-martaban ataupun tempayan-tempayan, bukan martaban kami ada satu je. Tempayan-tempayan yang usianya dari zaman Tang, iaitu sekitar 600 tahun, tahun 609 sampai lebih kurang zaman Qing lah, zaman Qing. Jadi kita sudah mengetahui sedikit sebanyak ciri-ciri dan juga karakter tempayan secara umum. Jadi hari ini seperti yang Cik Yusri katakan tadi, kita akan cuba melihat satu persatu segmen itu. Betul. Sebab kita banyak jenis tempayan. Dari Thailand pun ada, dari Kemboja. Hari ini kita fokuskan kepada China. Tempayan China yang pada asasnya berdasarkan sampel yang kami ada, dia terdiri daripada 4 kedinastian. Atau apa istilahnya? 4 kedinasti itulah. Sebelum kita direct dengan 4 dinasti ini, sebab penonton nak tahu kan, sebab kalau ikut sejarah negara China ni, memang dia ada banyak dinasti kat situ. Tapi kita nak go through dinasti mana sebenarnya yang ada produksi tempayan ni yang kita nak kongsikan. Betul, Cik Aziz? Ya. Sebab
apabila kita menyebut koleksi daripada negara China ni, kita akan terbayanglah koleksi-koleksi seperti seramik, porselin, celadon dan sebagainya, di mana dia merujuk kepada beberapa dinasti yang pernah masyhur suatu ketika dahulu. Dan bila merujuk kepada jumpaan ataupun temuan ini, sebenarnya ini membuktikan bahawa wujudnya aktiviti perdagangan pada suatu masa dahulu yang berabad lamanya. Jadi bila kita jumpa barang-barang ni, makna membuktikan perdagangan tu memang dah sampai ke kawasan kita kat sini, di Asia Tenggara ni. Jadi kalau hari ni kita nak menyelami dengan lebih lanjut tentang asal-usul tempayan dari negara China tu sendiri, boleh Cik Aziz kongsikan dengan kita? Okey, kita akan melihat dulu yang awal, tempayan yang awal yang kita jumpai di Malaysia, di negara kita, iaitu jenis dari dinasti Tang. Okey. Selepas dari Tang, memang sepatutnya selepas Tang itu ada tempayan Song, tetapi kita tidak ada dalam sampel kita, dalam persampelan kita. Kemudian ada kemudian ada juga tempayan Ming, tempayan Ming. Dan yang paling banyak adalah Qing. Tempayan Qing. Jadi kita akan melihat secara nak katakan detail pun, sebab masih dalam kajian, mengkaji tempayan artifak-artifak ini, kita kena ada bahan dia di depan kita. Itu baru lebih seronoklah. Okey, Tang, kita kalau kita boleh tengok Tang, kita tengok statistik dia berapa. Tengok Okey, kerajaan Tang ada 6 koleksi saja yang kita jumpai dari hasil 4 institusi yang kita ambil secara sampel dan kita rasa kita jangkakan lebih banyak lagi lah. Selepas ini kita akan ke banyak museum lagi. Yang ada koleksi, ada Tang di Museum Negara ada beberapa jumlah, dan di Museum Seni Asia ada dua. Di Kerajaan Terengganu saya tak berapa ingat, tapi rasanya tidak ada. Tidak ada koleksi di sana. Kemudian selain daripada Song ada 2. Minta maaf tadi saya kata tak ada, tapi Song ada 2. Okey, koleksi Yuan pun ada. Koleksi Yuan pun ada. Kemudian yang banyak ni koleksi Ming, dan kerajaan Qing ada 58 koleksi sebenarnya. Tempayan yang kita ada dalam koleksi dari persampelan, maksud saya. Jadi seperti yang Cik Yusri kata tadi, tempayan ini juga adalah sebahagian daripada hasil trade item, hasil perdagangan Cina yang awal. Dan pengalaman kami sebagai orang museum ni lah, menunjukkan bahawa selain daripada di Sabah dan Sarawak banyak Tang, banyak tembikar-tembikar Tang yang kita kenali sebagai tembikar dusun tu tadi, kita juga jumpai pecahan-pecahan tembikar Tang ini di Tioman. Di Pulau Tioman. Sehubungan itulah kadang-kadang saya ialah benda ni masih dalam kajian, tetapi saya setuju dengan Profesor Nia Hassan Suhaimi yang mengatakan bahawa di Tioman itu adalah kepada entry port sebelum daripada kerajaan Melaka. Sebab banyak ni tempayan-tempayan yang kita jumpa di Pulau Tioman itu sendiri. So itulah secara umumnya kita akan cuba melihat ciri-ciri tempayan dari Cina. Kita khaskan tempayan dia hari ni, bukan benda lain. Betul. Kita cerita pasal tempayan daripada China ni. Jadi bila Cik Aziz sebut tadi Pulau Tioman ada banyak jumpaan, dia merujuk pada satu pusat transit jugalah. Mana pedagang datang ke situ nak dapatkan sumber air bersih, sumber makanan, berlindung daripada angin, berehat dan sebagainya. Berlaku juga trading perdagangan di situ. Disebabkan itulah ada banyak koleksi juga dijumpa di Pulau Tioman tu sebenarnya. Maknanya Laut Cina Selatan ni penting sebagai laluan, sangat penting pada suatu ketika dahulu sebagai laluan traders dalam aktiviti perdagangan maritim khususnya. Baiklah Cik Aziz, bila sebut tentang tempayan ni juga kan, kita nak pergi lebih detail ni.
Kalau manusia ada anatomi, kita tampak tulang rangka kat dalam, jantung dan sebagainya. Tempayan pun ada juga bahagian sisi lekuk dan sebagainya. Kalau kita tengok dekat slide kita ni, ini merupakan anatomi kepada tempayan. Di mana sebelum ni kita dah tengok secara umumnya yang dikatakan apa yang dapat dilihat pada fizikal tempayan itu sendiri. Dan kalau kita merujuk kepada negara China, sememangnya dia terbuktilah merupakan antara negara yang mempunyai sejarah ketamadunan yang melalui beberapa fasa pemerintahan yang kita panggil kerajaan ataupun dinasti pada suatu ketika dahulu. Dan bila kita sebut dinasti ni, salah satunya dinasti Tang, iaitu pada 618 hingga 907 adalah sebuah dinasti diraja sebenarnya. Dia ada maharaja pada ketika itu yang wujud pada kurun ke-7 hingga ke-10 Masihi. Dan dia juga mempunyai produksi terhadap tempayan ni sebenarnya, Cik Aziz. Dan sebagaimana ciri-ciri yang kita sebut ataupun terangkan pada koleksi yang sebelum ini, adakah tempayan daripada kerajaan ataupun dinasti Tang ini mempunyai persamaan ataupun perbezaan ataupun ada keunikan yang tersendiri pada tempayan dinasti Tang ni sendiri? Macam mana, Cik Aziz? Okey, secara lebih mendalam kita dapat perhatikan pada tempayan-tempayan Tang ni. Tempayan Tang ini ukuran dia relatif lebih kecil daripada tempayan yang ada yang dalam persampalan kami. Yang kalau kita bandingkan dengan tempayan-tempayan Ming, tempayan zaman Qing, dia lebih kecil. Lebih kecil. Itu satu karakter dia. Yang kedua, di badan tempayan Qing, di badan tempayan Tang ini dia tiada hiasan. Dia polos, bahasa Indonesianya polos saja. Tak ada apa-apa langsung. Tak ada ke, dia kosong saja. Tiada seni hiasan naga ke. Kalau orang mengharapkan ada naga di badan dia dan dia kata itu adalah Tang, orang-orang muzium khususnya kena tolak dulu siap-siap. Sebab zaman Tang ni memang tak ada. Hiasan di badan dia apa pun tak ada. Memang tak ada langsung. Tak ada. Itu karakter dia yang kedua. Karakter dia yang ketiga ialah glasir yang menutupi bahagian permukaan tempayan ini. Dia akan berwarna keabu-abuan ataupun putih. Dia tidak sama dengan ini dari kerajaan Tang ya. Dia cuba lihat, dia lebih kepada putih dia, bukannya lebih kepada warna kemerah-merahan atau orange ataupun buff. Itu karakter yang ketiga dia. Dia warna itu putih ataupun kalau dia nak warna putih kehijauan sedikit saja. Ya, maknanya hijau tu sikit ya. Sikit dia hijau dia. Kehijau-hijauan kita panggil dia olive lah. Olive, olive zaitun. Warna hijau zaitun. So dan yang seterusnya, karakter yang ketiga ataupun yang keempat iaitu telinga dia. Jadi kalau kita kembali kepada kita panggil anatomi tadi, tempayan ni dia ada satu benda yang dia tak ada. Kepala dia tak ada. Memang tak ada. Ada tu kan ada mulut. Mulut. Kemudian dia ada ke bawah sikit ada leher lah. Kita panggil dia leher. Kemudian di bawah leher itu ada dia punya bahu. Dan yang pelik ni juga tempayan ni, telinga dia di bahu. Sebab dia tak ada kepala. Memang faham. Jadi telinga tempayan Tang ini dia kedudukan dia horizontal. Dia macam tu. Dia tidak menegak, dia horizontal. Jadi itu ciri-ciri yang kita nampak jelas lah pada zaman Tang, dan dia memang dari jenis tembikar batu gitu. Memang tembikar batu. Itu ciri umum tembikar Tang. Dan dari segi catatan sejarah, tembikar Tang ini banyak sekali dijumpai. Dan ada laporan yang ditulis oleh Tom Harrison sejak di tahun 1965 kalau saya tak salah. Banyak dijumpai di Sabah dan Sarawak dan sabit dengan itu. Sabit dengan itu. Bahasa lama ni tuan. Sabit itulah dia dinamakan sebagai tempayan dusun. Sebab di kalangan orang-orang dusun ataupun orang Kedazan sekarang ini, alat ini ataupun tempayan ini adalah sebahagian daripada
alat keupacaraan, alat untuk menyimpan dan sebagainya lah, yang digunakan oleh orang-orang di Sabah dan Sarawak dan juga di selatan Filipina. Dan that's why dia dapat menamakan itu sebagai tempayan dusun. Tempayan dusun. Dia memang bentuk dia, kalau boleh kita bayangkan semacam buah pinang, kita besarkan buah pinang tu macam tu lah rupa dia macam tu. dia slim je. Yang akan datang ni, tempayan ni, nama tempayan tu pun sudah menggambarkan dia besar. Kan? dia slim. Ini tempayan slim nama dia. Yalah, bila masyarakat sekarang menyebut tentang tempayan, dia terbayang tempayan yang ada di kampung-kampung, digunakan kan dalam masyarakat, khususnya masyarakat Melayu di kampung-kampung pada dahulu kala, dan masih ada juga sampai sekarang ni. Okey, masih berfungsi dalam kegiatan harian masyarakat tempatan khususnya. Jadi apa yang diterangkan tadi, penyelidikan awal tu telah bermula dan ditulis oleh Tom Harrison tadi, di mana ia merujuk kepada tempayan dusun, di mana terletak kajian tu dan banyak dijumpai di Sabah dan juga Sarawak, dan itu yang dikatakan disabitkan, disabitkan dengan nama tempayan dusun itu sendiri. Baiklah Cik Aziz, sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan kita, para penonton di luar sana boleh share apa yang kita sedang live sekarang ni. Kita sedang berbicara tentang tajuk tempayan dari negara China live di FB Jabatan Muzium Malaysia, dan jika ada persoalan yang ingin diajukan kepada Encik Aziz, boleh tinggalkan di ruangan komen FB Jabatan Muzium Malaysia. InsyaAllah Cik Aziz akan cuba menjawab persoalan tuan-tuan dan puan-puan, ataupun beliau akan menjawabnya sejurus selepas tamat pada program hari ini. Cik Aziz, bila kita lihat tadi produksi daripada dinasti Tang, kita nak beralih era kerajaan ataupun dinasti yang seterusnya. Sebab bila kita sebut peralihan tampuk kerajaan ataupun dinasti di negara China ni, dia bukan saja membawa perubahan kepada struktur ekonomi dan juga masyarakat, tetapi dia juga melibatkan sektor kebudayaan dan juga kesenian khususnya. Dan elemen yang digarapkan pada koleksi tempayan dinasti Ming, iaitu sekitar 1368 hingga 1644 Masihi, semestinya mempunyai kelainan daripada dinasti Tang. Bila kita ada kerajaan yang lain, mesti ada produksi yang berbeza. Dan apakah terdapat perubahan yang ketara pada bentuk fizikal tempayan ataupun penggunaan simbol-simbol, motif serta karakter lain yang boleh digambarkan pada tempayan bukti yang kita ada terhadap tempayan dinasti Ming pula? Okey, jelas ada perbezaan. Di samping adanya tampuk perubahan kerajaan daripada Tang kepada yang kita bicarakan sekarang ialah Ming, dan kita kena ingat adalah pada zaman Ming ini, asas ataupun orang yang berkuasa di zaman Ming ini adalah orang-orang yang datang dari Mongolia. Dia badan dia sasa, mereka adalah pahlawan-pahlawan yang hebat lah. Jadi dia mempengaruhi hasil-hasil seni dan juga hasil-hasil tembika yang mereka hasilkan. Jadi perubahan yang ketara yang kami dapat perhatikan dari persampelan yang kami perolehi dari muzium-muzium ini adalah pada zaman Ming ini, tembika-tembika ataupun tempayan-tempayan ini sudah dihias dengan lebih meriah lah. Dan munculnya gambar-gambar, misalnya gambar naga. Gambar naga pada zaman Tang, kita balik sikit kepada Tang itu, dia hanya untuk kerajaan sahaja. Dia tidak boleh diterapkan pada mana-mana bahagian yang bukan daripada kepentingan kerajaan. Dan kita tahu tempayan ini adalah bukan kepentingan kerajaan sangat. Dia mungkin ada kepentingan kerajaan, tapi dia digunakan oleh orang ramai sebab dia adalah bekas untuk simpan air, untuk peram makanan, untuk dan sebagainya lah. Untuk nak peram sawi. Cik Yus pernah makan sawi jeruk? Sawi jeruk saya pernah makan. Bagus tu kalau disimpan dalam tempayan kan. Jadi satu benda yang dapat kita perhatikan ialah pada zaman Ming ini, mereka sudah mula
menghias badan tempayan khususnya dengan hiasan-hiasan yang menggunakan binatang-binatang mitos, mistis. Seperti yang pertama sekali jelaslah adalah naga. Yang kedua adalah binatang, kita panggil dia binatang cilin, iaitu badan dia semacam badan kuda, ekor dia semacam ekor harimau ataupun ekor kuda juga. Yang anehnya, kepala dia ni ada satu tanduk. Kita panggil dia cilin. QILIN. Jadi binatang ini sudah mula digunakan sebagai salah satu hiasan pada permukaan badan tempayan, tempayan Ming. Selain daripada itu, mereka sudah juga, kalau kita bandingkan dengan tempayan pada zaman Tang tadi, dia licin, elok, bersih, tanpa ada apa-apa hiasan. Tapi hiasan yang kedua yang kita dapat perhatikan iaitu mereka menggunakan teknik turisan ataupun segravito pada permukaan tempayan itu dan di glaze. Dan di glaze dan glaze itu hampir 80% dari permukaan, iaitu daripada glaze dari atas sampai ke bawah. Dan ada kemungkinan teknik mencurah digunakan, dicurahkan glaze tu di atas kemudian benda tu sampai ke bawah lah. Dan yang penting juga ialah hiasan-hiasan yang digunakan masih nampak, kalau kita bandingkan pada satu dinasti yang lebih kemudian, iaitu dinasti Qing, dia masih kasar sedikit. Contohnya tangan kepada naga misalnya, kadang-kadang dia punya ini tak nampak. Kuku dia tak nampak. Tapi dia mancing kan. Dia akan nampak masa misai tu semua nampak. Maknanya lebih detail nampak. Lebih detail. Kita akan ceritakan pasal zaman mancing. Kita nantikan sebentar lagi. Yang kedua ialah dia sudah juga menggunakan teknik tampal. Teknik tampal pada permukaan tempayan-tempayan Ming ini. Dan kita boleh kesan dan dia dimodifikasi secara detail jugalah. Untuk menghasilkan dia tu nampak keluar ataupun nampak dia macam emboss ya. Dia tekan benda tu daripada dalam. Jadi daripada sampel yang kita dapat daripada museum-museum ni dan kita seluk ke dalam, ini salah satu teknik jugalah nak tengok. Seluk dia akan ada semacam bertingkat-tingkat dalam tu, sebab dia menggunakan kaedah coiling seperti yang kita ceritakan pada bicara yang pertama. Yang kedua, kita akan jumpa pada bahagian tertentu katakan bahagian luarnya itulah cilinnya ataupun itulah naga dia. Di bawah naga itu ada semacam lekukan. Dia semacam ditekan supaya benda tu lebih keluar lagi. Ataupun dia lebih mampat lagi lah dia punya design tu. Dan pada bahagian-bahagian telinga daripada tempayan ini juga, dia kadang-kadang dia lebih kasar telinga dia. Tetapi kalau yang telinga zaman Tang tadi dia horizontal, tetapi pada zaman Ming ini telinga dia sudah mulai vertical, menegak. Bertukar. Dah tukar. Telinga mencapang macam kita ni lah. Tapi tetap berada di bahu. Tetap boleh. Dia tak boleh di kepala. Ada bahagian yang ada telinga ni di leher. Tetapi kita jarang jumpa. Kita jarang jumpa dan leher tu kena tinggi banyak lah. Sebab kebanyakan tempayan ni leher dia pendek-pendek je. Maksud Cik Aziz jarang jumpa tu makna tak ada koleksi jumpaan di Malaysia ataupun memang ada koleksi tu di luar daripada negara kita? Wah, ini soalan ni. Saya pernah melihatlah dalam koleksi museum mana macam tu. Tetapi bukan, seingat saya bukan di Malaysia. Dia ada, sebab leher dia tu panjang kan. Dia letakkan telinga. Jadi kalau ikut logik fizikal letakkan telinga tu tapi dia tak boleh di kepala lah sebab dia tak ada kepala. Memang tak ada kepala. Dia datang-datang tempayan mulut kan. Dia tak ada
So itu ciri-ciri tempayan Ming. Selain daripada itu, ciri tempayan Ming ini dia tidak lagi putih lah semacam zaman Tang. Okey. Tetapi dia cuba tengok bahagian ada tak yang okey, ada gambar tak? Gambar Tang Gambar Tang. Bukan. Ming. Ini kerajaan Ming punya. Okey. Okey, kalau kita perhatikan ini, kalau kita dapat perhatikan dia telinga dia tu agak kasar, perbuat dia apa maksudnya, dia tidak kecil lah telinga dia tu, dia dibesarkan. Kemudian kita nampak ini tempayan yang dihias dengan kita panggil dia naga yang sedang menyanyi lah. Singing dragon gitu. Tapi walaupun kita tengok gambar melalui slide ni, tapi nampak ketara. Maknanya naga ataupun simbol tu dia timbul. Memang timbul. Kemudian dia sebenarnya juga, nanti kita ada masa insyaAllah Cik Yusri, kita akan pergi ke koleksi kami yang seperti dia ni warna coklat, tapi kalau kita dekatkan kepada yang betul-betul lah, yang real dia akan nampak kehijauan dia tu. Dia ada hijau olive dia tu, hijau zaitun dia tu. Berbanding dengan dia seolah-olah mewarisi sedikit hijau dari zaman Tang yang dikekalkan pada zaman Ming. Tetapi pada zaman Qing nanti kita nampak kehijauan yang ada pada warna coklat itu dari sampel kami, sekali lagi kami tidak kata semua, dari sampel kami dia hijau itu sudah tidak ada. Itu antara ciri yang kita nampak lah. Yang ada juga kerajaan pada zaman kerajaan Ming, mereka tidak meletakkan apa-apa glasir pada permukaan tembikar batu mereka. Ini juga kalau saya hari itu sempat membaca di tempayan Champa di Vietnam. Champa di Vietnam, bukan Champa di Kemboja. Mereka juga menghasilkan tempayan-tempayan ataupun seramik stoneware ni, tembikar batu ini, yang tidak diglasir. Kebanyakan tembikar batu dah start daripada tembikar batu, dia stoneware ni kebanyakan dah diglasir. Tetapi tradisi di China zaman Ming ini dan juga tradisi di Vietnam rupanya ada yang tidak diglasir. Ada yang tidak glasir. Ni kalau kita nampak ni, dia nampak bunga lotus yang masih lagi dilorek-lorek macam tu. Maknanya ni menggunakan teknik turisan tu turisan. Dan juga binatang ni nampak tu. Kan binatang dia lain kan. Betul. Ada. Macam naga, yang tu bukan naga pula kan. Dia ada binatang-binatang mitos. Dan ini pun macam tu juga. Dia nampak ada usaha lah untuk mendetailkan bahagian-bahagian telinga tu dengan naga yang sedang boleh kata apa, menyarap ke menonggeng ke tak tahulah. Dia punya tu kan, tu dia punya special dia. Dan dia biasanya ada 6 pada zaman Ming ni ada 6 telinga. 6 telinga. Kalau zaman Tang tadi kadang-kadang 2, kadang-kadang 4. Rasanya tidak ada yang 6 lah. Kalau ada nanti kami beritahu. Maknanya masih dalam peringkat kajian lagi. Sebab sampel ni susah nak dapat. Dia barang dah lama kan. Betul. Orang lama pun susah nak dapat sekarang kan. Terus. Baiklah, kalau kita tengok tadi tentang tempayan dinasti Tang dan juga tempayan dinasti Ming, di mana dinasti Tang tidak mempunyai sebarang motif pada badan tempayan tersebut. Berbeza pula dengan tempayan dinasti Ming, di mana mula digarapkan dengan motif-motif seperti naga pada badan tempayan tersebut. Dan apakah pula ciri-ciri ataupun karakter yang boleh kita lihat pada era kerajaan ataupun dinasti Qing pula tentang tempayan ni? Silakan Cik Aziz. Okey, setelah kita ambil tahu sedikit pasal tempayan-tempayan zaman Ming, kita mendapat sampel yang banyak sekali. Ada lebih kurang 58 kalau tak salah saya tadi. Adalah daripada Qing. Dan ini juga yang kita diberitahu oleh rakan-rakan kami di Sarawak. Cuma belum lepas lagi nak ke Sarawak ni. Kan? Hampir keseluruhan artifak-artifak tempayan yang kita jumpai di delta Sungai Sarawak itu
kebanyakan dan bukanlah 100% kebanyakan tu adalah daripada Qing, dinasti Qing. Jadi kita nampak begitu besarnya produksi pada zaman Qing, pembuatan tempayan ini, dan ada beberapa perkara lain lagi yang secara naratifnya tempayan Qing ini begitu besar hasil produksinya sehingga ada nanti dalam perbincangan kita akan nampak pasca kerajaan Cina ini menghasilkan beberapa pusat ataupun beberapa tempat pembuatan tempayan bahkan di negara kita, itu di Sabah dan Sarawak, dan di Kalimantan, di beberapa kawasan Kalimantan. Dan yang menariknya juga ada satu kebiasaan ataupun satu kecenderungan untuk orang-orang tempatan membuat tempayan yang desain dia adalah desain berasaskan orang tempatan itu. Kalau ada naganya sudah tidak lagi naga yang garang dan sebagainya, tapi ada elemen orang-orang Iban contohnya. Nanti kita bincangkan yang itu. Jadi antara karakter tempayan Qing ini, dia kebanyakan dia lebih besar daripada tempayan yang ada pada zaman Ming. Itu satu. Yang kedua, dia berbentuk bulbus. Dia lebih membulat. Ini betul-betul tempayan. Memang betul tempayan. Besar. Tempayan. Dan dia sudah bervariasi. Dia sudah bervariasi sehingga mulut dia ada yang besar, mulut terus tak ada leher terus, tak ada bau terus badan. Maknanya kalau seorang kanak-kanak boleh masuk ke dalam tempayan tu, orang besar pun boleh masuk juga dalam tu. Kita panggil tempayan kanton kanton. Tetapi tempayan pada zaman Qing ini, dia bunyi dia Qing, tapi ejaan dia dalam literature Qing. Tapi bunyi dia bukan King lah. Jangan baca King lah kan. Qing. Zaman Qing ini tekstur struktur pembinaan tempayan itu dia lebih nipis berbanding tempayan pada zaman stoneware, juga sama-sama stoneware, tembikar batu, berbanding pada zaman Ming tadi. Kalau zaman Ming, struktur dia lebih tebal. Pada zaman Qing dia lebih nipis sedikit. Kita boleh rasalah, dan tapi kekerasan dia masih kekal. Jadi akan ada kita sudah ada satu tim daripada Universiti Melaya untuk menganalisis elemen daripada bahan ini untuk kita profilingkan dan sejauh mana dia dibakar pada ketika itu, berapa degree, dan insyaAllah kita akan beritahulah secara lebih saintifiknya. Untuk masa sekarang ni kita buat secara tradisional. Tradisional maknanya kita buat pengamatan, kita buat perbandingan, kita buat pengelompokan, dan kita ikut dia punya persamaan identiti, ciri-ciri itu, dan kita letakkan di dalam satu kumpulan. Jadi termasuklah dalam kumpulan pada zaman Qing ini. Jadi tembikar zaman Qing ini dia memang sudah bervariasi, dan kebanyakan warnanya sudah berwarna warna batu. Dia nak kata merah batu tu bukan, dia dah agak pucat lah, warna coklat dia lebih kepada gula hangus karamel. Karamel tu hitam sangat kan, tapi dia lebih light sikit lah, lebih light. Dan yang menariknya ialah dia bahagian-bahagian, kalau kita katakan tadi bahagian-bahagian tertentu, kita kalau boleh nampak tadi, kalau misalnya zaman Ming dia tidak mengendahkan sangat hiasan pada bahagian bahu dia. Tetapi pada zaman Qing ini, kalau kita nampak, bahkan dia sudah memberikan satu ruang yang khas, seolah-olah ruang khas, iaitu ada bahagian bahu di bawah telinga itu, dan dihias dengan kadang-kadang naga yang sedang berlari-lari lah, ada 2 ekor, 3 ekor naga yang berlari di keliling itu. Kemudian ada dibuatkan dengan kita panggil rotan ataupun tali berpilin, ragam hias tali berpilin
dibuatkan seperti itu, kita panggil tali berpilin lah. Kadang-kadang ada 2, kadang-kadang 3, kadang-kadang 4. Jadi dia mengambil elemen-elemen yang baru. Kalau sini dia tidak menggunakan naga, tetapi dia menggunakan semacam bekas bunga yang dilihat daripada atas. Jadi imajinasi kreatif itu sudah muncul di situ. Dengan hiasan-hiasan, cuba kita lihat juga pada bahagian telinga. Telinga dia lebih kecil tetapi kukuh lah. Sebab fungsi telinga itu sebenarnya bukan untuk nak mendengar, tetapi nak letakkan tali untuk nak mengikat atas dia itulah, permukaan itu biasanya akan dibuat daripada kayu ataupun tembikar juga bahagian atas tu. Tapi kadang-kadang kita sangat sukarlah untuk nak dapatkan dia punya penutup tu. Jadi dia tidak ada kepala tapi ada penutup. Penutup. Jadi itulah pembahagian-pembahagian tu dah ada. Dan kita boleh lihat juga di sini, tengok naga ni pun sudah sangat advance lah. Dia kaki dia sudah jelas, ada 4, ada 5 jari dia. Kadang-kadang ada juga orang yang claim yang 5 ni hanya untuk raja, yang 4 orang biasa. Tapi sebagai orang museum, kami orang museum ni, kami kadang-kadang tidak melihat itu sebagai satu yang very significant untuk menentukan ini kerajaan, yang ini bukan kerajaan, ini istana bukan istana. Sebaliknya dia sangat bergantung kepada kreativiti, kepada apa kita panggil kreativiti pembuat tempayan itu. Khususnya tempayan ini dia tidak dihasilkan sejak di zaman Tang tu, dia tidak dihasilkan di Jingdezhen. Jadi kalau kita dapat lihat sejarah Jingdezhen ni, dia sangat menarik sebab Jingdezhen ni adalah pusat pembuatan porselin khususnya, ataupun pusat pembuatan tembikar sejak dari awal, yang dikawal selia oleh kerajaan, yang dikawal oleh istana. Tetapi kalau kita lihat pada produk-produk yang dihasilkan atau menghasilkan tempayan ini, produk tempayan dihasilkan bukan di Jingdezhen, bukan di Jingdezhen. Sebaliknya dia dihasilkan di selatan daripada India pula, China. Macam mana pula pergi India ni kan? Jauh tersasar tu. Di China. Terutama di kawasan Guangdong, Guangzhou, Fujian, Xi'an. Xi'an bukan Xi'an, ZXI ini, Xi'an yang satu lagi ni. Jadi inilah pusat-pusat pembuatan tempayan yang akhirnya dia menjadi bahan ekspor atau ke seluruh Asia Tenggara. Dan banyak dijumpai, bahkan kalau dia pergi ke Asia Tenggara memang untuk buat peram-peraman barang-barang lah. Tetapi kalau dia pergi ke Jepun, dia digunakan untuk menyimpan teh ataupun memeram teh tu, supaya teh tu lebih dia punya aroma ataupun dia punya rasa tu lah lebih. Kita pun tak rasa teh Jepun macam mana, lebih kau lebih kau. Jadi dia berbagai fungsi. Tapi yang jelas kalau misalnya pelayaran tu jauh 15 hari, sebulan dari China, jelasnya tempayan-tempayan ini adalah tempat untuk menyimpan air minum mereka lah kan. Mereka berjalan di laut, jadi kena simpan air lah. That's why di Tioman tu banyak pecahan-pecahan tempayan, sebab di Tioman ini adalah tempat supply ataupun dia nak dapatkan air fresh, air bersih dari Tioman itu sendiri. Jadi dan kita nampak juga kita pada zaman Qing ini, kita berbicara tentang Qing ya, hiasan-hiasan tempayan ini selain daripada binatang-binatang mitos digunakan, mereka menggunakan ada sebahagian penyelidik mengatakan tanda tali itu adalah tanda tali pilin ataupun rotan yang dipilin dan diambil daripada unsur-unsur lokal, unsur-unsur daripada Asia Tenggara yang sebelum ini tidak ada dalam dinasti yang sebelum-sebelum ni. Selain daripada itu adalah mereka menggunakan lotus, hiasan lotus, bunga teratai dan bahkan binatang-binatang lain, cengkerik lah, apalah, segala macam lah. Banyak lagi. Banyak lagi. Dan penghasilan tempayan ini juga sempat ataupun menjadi
dapat memotivasi juga negara-negara lain seperti Vietnam, Kemboja dan lain-lain. Dan itu ada sebab lain lah. Ada sebab lain. Adanya Ming Gap namanya, di mana orang pada zaman Ming tempayan-tempayan ini tidak boleh keluar. Hasil-hasil seramik ini tidak boleh keluar daripada kerajaan Cina tu. Jadi negara-negara yang di luar daripada Cina ni menghasilkan seramik-seramik mereka sendiri. Itulah antara karakter dan seramik karakter bagi tempayan yang ada pada zaman Qing. Zaman Qing. Baiklah, Cik Aziz dan para penonton, kalau kita lihat daripada kerajaan Tang, kerajaan Ming dan juga yang baru diterangkan sebentar tadi berkenaan dengan tempayan daripada kerajaan Qing. Jadi kita tengok dekat sini, Cik Aziz dan para penonton, terdapat satu evolusi. Evolusi di mana evolusi itu sebenarnya ketara kalau kita dapat lihat dengan fizikal koleksi tempayan itu sendiri. Di mana Tang tidak ada sebarang garapan motif, warnanya lain, tapi bila beralih kepada kerajaan Ming dah mula diletakkan motif seperti naga yang sebelum ni tidak dapat diletakkan, mungkin ada halangan tertentu, tidak terlihat. Okey. Dan bila masuk ke fasa ataupun dinasti Qing, memang dapat lihat dengan lebih ketara lagi dan meriah lagi pembuatan koleksi itu, dan ditambah pula dengan elemen masyarakat lokal tempatan. Kalau kita tengok pada lilitan motif berbentuk rotan ataupun tali pilin yang dijelaskan oleh Cik Aziz sebentar tadi. Dan seperti mana kebiasaannya bila kita mengkaji sejarah ni daripada kuno, purba, sejarah, kalau kita tengok daripada fasa-fasa sejarah ni pun kita ada pra-sejarah, proto-sejarah dan juga sejarah. Di mana evolusi itu bila dilihat pada produksi sesuatu peralatan memang nampak perbezaan yang amat ketara. Ini membuktikan manusia semakin kreatif, semakin berilmu dan orang kata dapat menterjemahkan sesuatu yang lebih bagus, teknologi itu untuk diguna bersama dalam komuniti dia. Okay? Dan kita dah tengok tadi era ataupun kerajaan dinasti Tang, Ming dan juga Qing. Kita nak masuk pula dengan era yang orang kata dah moden ni, iaitu era kerajaan ataupun dinasti yang dipanggil era pasca kerajaan. Bila kita sebut era pasca kerajaan ni, dia lebih pada republik lah. Bila kita sebut republik ni, kalau di China People Republic of China, PPR. Okey, yang pastinya memberi kesan besar sebenarnya kepada sektor negara tersebut. Okey, dan ini termasuklah sistem pemerintahan, ekonomi, kebudayaan, kesenian dan sudah tentu penghasilan koleksi pun mempunyai perbezaan dengan era dinasti yang sebelum ni, yang ada maharaja. Okey. Jadi apakah perbezaan yang kita dapat lihat pula pada era pasca kerajaan ini? Adakah ianya bukan lagi digunakan menggunakan handmade ataupun menggunakan teknologi yang lebih canggih ke macam mana? Okey, dari segi kita melihat dari segi hasil-hasil pada tempayan sajalah. Di sebab pemerintahan semua tu kita beri kepada orang yang lebih ahli lah. Okey, dari segi penghasilan ataupun hasil karya pada zaman pasca kerajaan ni, kita dapati tempayan-tempayannya sudah tidak ada lagi. Ini secara jujur saja. Ada juga yang dihias begitu hebat, tapi secara jujurnya juga kita menemukan tempayan-tempayan yang tidak ada lagi hiasan pada permukaannya. Jadi seolah-olah mereka cuba meninggalkan legasi pemerintahan raja-raja terdahulu kepada satu sistem yang lebih kosong. Jadi hasil ni kita dapat lihat pada hasil-hasil. Kalau ni kita cuba tukar, kita punya ni ada tak yang pasca gambar pasca kerajaan? Gambar pasca kerajaan. Oh, tidak ada. Okey, secara umum dia kosong, tempayan itu kosong saja, dan kita jumpa banyak ini di Museum Bruas.
muzium. Kadang-kadang saya tersilap Muzium Barus. Oh. Barus di Aceh. Okey, di Beruas. Di Beruas. Jadi di Beruas ini selain dia banyak menyumbangkan pengetahuan kepada saya lah khususnya dan juga kepada tim kami yang menyelidik. Terutama pada tempayan-tempayan hasilan dari martaban itu tadi, dan juga tempayan-tempayan pasca tadi, pasca daripada kerajaan, yang mana kita dapati tempayan tu dia ada hiasan tulisan yang biasa dan digunakan untuk kalau orang kampung kita tempayan simpan beras lah, dan dia tidak ada lagi gambar-gambar yang hebat-hebat yang apa nama, yang penuh lah di bahagian permukaan itu. Namun demikian, itu berlaku pada, saya rasa selepas daripada kejatuhan kerajaan, pasca kerajaan. Tetapi akhir-akhirnya kita nak menyumpai juga tempayan-tempayan yang penuh dengan hiasan, yang meriah, yang megah dengan hiasan. Dan juga banyak juga di mana? Di Qingtashen itu sendiri, institusi bahkan universiti yang mengkaji khas tentang tempayan-tempayan dan juga seramik, industri seramik mereka yang sudah yang berlaku pada zaman kerajaan. Jadi itulah seperti yang saya katakan tadi, seawal jatuhnya kerajaan-kerajaan, pemerintahan kerajaan itu, tempayan mereka tidak ada lagi hiasan-hiasan naga yang, sebab naga ni dia dikaitkan dengan kekuasaan kerajaan. Dia lambang-lambang kekuasaan. Jadi bagi kerajaan yang baru, dia tidak ada lagi lambang-lambang kekuasaan itu. Kan? Saya rasa itulah pengaruh yang kami nampak lah, kami nampak hasil daripada proses pertukaran kerajaan yang Cik Yusri tanyakan tadi. Okey. Baiklah, itulah penjelasan berkenaan dengan tempayan era pasca kerajaan yang dijelaskan oleh Cik Aziz sebentar tadi, dan berkemungkinan bila masuk era pasca kerajaan yang baru tu, yang moden tu, mungkin juga bermulanya Cik Aziz produksi yang dikatakan made in China. Okey, berkemungkinan Cik Aziz. Memang ada ke mana kata produksi yang ada logo ataupun lambang sedemikian pada era tersebut? Okey, untuk bahagian ini, kita dalam mengkaji tempayan ini, memang tempayan itu terpaksa kita daripada muka, atas sampai ke bawah, sampai badan, sampai telinga, sampai kita seluk dan kita tonggengkan. Okey. Setakat ini tidak ada lagi tempayan yang ditulis made in China, in China di bahagian dasar dia. Cumanya kalau kita ambil dari bahan-bahan yang dihasilkan dari negara China, khususnya pinggan, mangkuk, piring, apa semuanya, memang ada. Bahkan dia tulis bukan dalam karakter Cina, tetapi dalam bahasa Inggeris made in China. Made in China. Nasib baik dia tak tulis itu buatan Cina. Okey. Made in China memang ada. Okey. Dia ditunjukkan bahawa memang ada satu perubahan dalam konsep berfikir barangkali. Mereka mungkin mereka ingin mengakses lebih luas perdagangan, sebab pemikiran ataupun konsep negara China ini dia lebih kepada perdagangan, dan perdagangan itulah yang memakmurkan mereka, dan saya rasa itu. Tapi sehingga kini memang tidak ada lagi yang tulis made in China di bahagian dasar tempayan. Memang tak ada. Belum lagi. Belum jumpa lagi. Belum jumpa. Baiklah. Saya ada satu soalan yang bermain di fikiran saya, dan juga para penonton di luar sana pun mungkin ada yang tertanya-tanya. Cik Aziz sendiri sebagai seorang curator, yang telah lama berkecimpung dalam sejarah permuziman negara ni, tentang penyelidikan yang dijalankan bersama barisan penyelidik tempatan kita. Jadi koleksi ni boleh diibaratkan seperti isi dan kulit lah. Sukar nak dipisahkan. Dan dalam mendepani cabaran pada masa kini, pelbagai barangan koleksi ni boleh dihasilkan semula, orang kata. Jadi bila dihasilkan semula ni,
kadang-kadang dengan secara mata kasarnya kita susah nak bezakan antara yang asli dan juga yang tiruan sebenarnya. Dan dalam pengalaman Cik Aziz sendiri, kajian Cik Aziz dan juga pembelajaran yang diperolehi oleh Cik Aziz sendiri, bagaimana sebenarnya nak mengetahui tempayan itu asli ataupun sebaliknya? Sebab ini juga informasi berguna buat peminat ataupun pengumpul barangan lama ataupun barangan antik di luar sana agar lebih berhati-hati untuk memiliki barang tersebut. Bagaimana Cik Aziz boleh jelaskan tentang ni? Okey, tempayan ini ataupun secara umumnya barang lama ni, barang lama ni orang lama saya tak beritahu. Okey. Barang lama ni yang pertama masa dia baru dia berkilat. Orang lama dia kadang-kadang berkilat. Kilat dia tu dia dah habis dah. Okey. Dah pudar dah. Dah pudar. Itu tanda dia lah. Dia nampak season. Dia nampak season terutama kepada tempayan kita. Okey. Yang kedua ada juga yang kata dia boleh buat balik semula macam Cik Yusri katakan tadi, dia boleh buat semula. Memang dia boleh buat. Saya boleh buka rasa dia jugalah, dia boleh benamkan benda tu dalam tempat-tempat yang paling kotor, misalnya contoh di pelimbahan. Benar pelimbahan rumah tu dia simpan dekat situ sebab di pelimbahan itulah yang banyak bahan-bahan yang boleh mempengaruhi warna ataupun dia simbahkan asid. Boleh dia buat. Tetapi kita boleh lihat dari fizikal saja lagi. Kita akan nampak yang pertama sekali hasil yang baru ni, tempayan yang baru ni dia terlampau perfect, terlampau sempurna. Bahkan tempayan yang lama ni kadang-kadang bahagian dalam tu, satu lagi teknik dia boleh juga buat menggunakan coiling, tapi teknik dalam tu dia terlampau rapi, kan? Sedangkan yang lama tu kita masih rasa lagi dia istilahnya bertingkat-tingkat, bertekuk-takuk dalam tu, kita boleh rasa. Seterusnya ialah misalnya dari segi bunyi, bunyi tempayan ni ataupun bunyi tembika yang lama ni, dia kalau tempayan kita panggil dengung lah, berdengung teng kan. Betul. Kalau yang baru ni dengung dia tu memang macam kita nak kata macam mana? Dia dengung dia tu kita boleh bayangkan kita ketuk satu benda yang masih lagi ataupun yang kering. Ada satu benda yang kering kita ketuk, kayu kering kan. Okey. Bunyi dia lain. Dia bunyi dia lain. Tapi yang lama ni biasanya bunyi dia tu dia agak lembab sikit. Okey. Bunyi dia slow sikitlah. Jadi dia sebenarnya berguna kepada walaupun orang itu pernah membeli barang tiruan. Okey. Jangan pecahkan dulu. Kita boleh belajar daripada dia. Sebab dia bila kita ketuk, dia akan jangan ketuk kuat sangat dia pecah. Kan? Dia macam kita ketuk pintu balik malam lah kan. Kan. Dia bunyi dia tu dia tidak nyaring. Nyaring. Yang lama ni dia kurang nyaring ni. Tapi yang baru dia bunyi tang kadang-kadang dia berdengung sampai kurang teng. Itu tanda-tanda awal kan. Dan kita boleh yalah dari saintifik kita boleh buktikan dengan cara saintifik lah, tapi as a frontliner of the museum, orang yang akan menerima benda ni ori ke tak ori, andalah kurator kan, ataupun andalah orang yang akan memilikinya kan. Bayangkan bila you tunjuk dekat orang ini ori, katakan Cik Yusri seorang kolektor kan, kolektor bukan kurator, kolektor kan, tunjuk dekat ini ori, tahu-tahu datang seorang bodoh yang pandai dia ketuk-ketuk, ini tak ori. Malu Cik Yusri tau. Betul. Tapi kita belajar dan saya ramai berjumpa dengan kolektor-kolektor ini. Mereka memang terkena lah istilah dia, terkena yang tak ori ni kan. Dan dia masih simpan. Dia kata, kenapa simpan? Sebabnya dia nak belajar yang ini yang tak betul. Yang tipu. Dan nanti kita akan dapat yang tak tipu. Yang tak tipu. Itu salah satulah yang itu orang kata salah satu daripada kaedah cara nak tahu sama ada barang tu tempayan tu asli ataupun tidak. Sebab kalau kita lebih mendalam lagi, kalau kita tengok dari segi dunia permuziuman ni, kita ada banyak orang kata kaedah lain di mana temuan kalau dari segi bidang arkeologinya, barang-barang tu akan dihantar ke makmal sebab boleh dapatkan lagi orang kata detail dia melalui kaedah carbon 14 yang digunakan, banyak digunakan
dan juga melalui stratigrafi tanah yang boleh merujuk pada tahun-tahun jumpaan tu sebenarnya. Baiklah Cik Aziz, kita dalam banyak-banyak soalan ni kita nak cungkil satu soalan daripada penonton sebenarnya, sebab masa pun mencemburui kita ni. Kita ambil satu soalan penonton, yang lain-lain mungkin ada kita hold dan kita akan jawab selepas ini. Soalan daripada penonton ni dia nak tanya macam mana pula dengan bahan-bahan asas yang digunakan untuk membuat tempayan zaman dahulu ini. Adakah mereka menggunakan campuran tulang seperti yang banyak menjadi isu dalam pembuatan masa kini? Kalau kita tengok tadi, Cik Aziz pun ada cerita sikit dari segi bahan yang digunakan. Sebelum-sebelum ini pun ada yang menggunakan tanah liat, dari segi pembakarannya macam mana, dari segi glasiernya disalut. Jadi ini menjadi persoalan ni, adakah zaman dahulu bahan-bahan ni menggunakan campuran tulang juga untuk menghasilkan tempayan? Macam mana tu Cik Aziz? Ini ada kaitan tulang babi lah kot. Mungkin lah, mungkin yang jadi isu sekarang ni. Okey. Ada satu jenis bahan yang kita panggil dia bondechin. Okey. Bondechin ataupun bondechin ini adalah tembika ataupun seramik Cina yang terbuat daripada tulang lah. Okey. Cumanya dia tulang ini dihasilkan bondechin ini, CHINE, bondechin ini dia dihasilkan pada zaman, bukan pada zaman awal. Dan dia, sepengetahuan saya lah, dia tidak menghasilkan bahan-bahan yang besar seperti ini. Memang dia ada yang buat dari pinggan mangkuk, apa nama tu, teko kan, teko yang mahal kan, yang ada hiasan dia yang detail, tapi dia buat lately, maksudnya mungkin akhir Qing dan sebagainya lah. Bondechin ini kita boleh tengoklah dalam pensejarahan pembuatan seramik di China ini. Cuma untuk tempayan rasanya dia tidak menggunakan tulang. Sebaliknya memang menggunakan asas tanah liat yang diproses untuk menghasilkan tembika batu ni, stoneware ni, dan grog. Grog ni adalah bahan-bahan yang keras lah. Contohnya tempayan ni dulu, dia tak jadi tau. Sengit ke apa, dia pecah kan, dia gunakan balik semula. Dia tidak akan menjadi tanah liat balik, sebab dia dah mati. Tanah tu dah mati. Jadi dia, tapi digunakan balik untuk menguatkan. Kadang-kadang digunakan pasir. Itu sepengetahuan saya. Sepengetahuan saya, masih beralas lah ni. Beralas dia tidak menggunakan tulang lah untuk tempayan. Tapi yang lain, especially terutama sekali yang bondechin tu, tulang Cina itu, memang menggunakan tulang. Tetapi kita tidak tahu sama ada tulang khinjir itu ataupun tulang haiwan lain yang digunakan. Kita katakan terima kasih kerana bertanya. Baik, terima kasih juga kepada penonton yang bertanya tadi. Baiklah Cik Aziz dan juga para penonton, kita ni tak lengkap kalau kita tak tengok secara fizikalnya tempayan yang ada dekat sini. Sebab saya dengan Cik Aziz sekarang ni berada di galeri yang dikelilingi oleh seramik sebenarnya. 70% daripadanya seramik di dalam galeri pameran ni. Dan kita nak bawakan para penonton, sebelum kita tamatkan program ini, kita nak lihat tempayan dengan lebih dekat. Jom Cik Aziz, silakan. Okey, kalau kita nak mula pada mana ni? Yang tengah dulu. Yang tengah dulu. Okey. Okey, kalau misalnya kita boleh lihat, inilah yang dikatakan tempayan dari dinasti Ming. Kalau kita boleh dekat sedikit, dinasti Ming, dia punya glaze ni, bahagian luar yang warna semacam coklat ni, dia ada warna kehijauan ataupun hijau zaitun tu tadi. Berbanding dengan ni, dia terus merah. Dia terus merah. Kan? Maknanya lain ni punya tu. Dia lain.
Okey, itu satu. Yang kedua, kita balik kepada tempayan yang sebelum ni tadi. Kameraman kita, juru kamera kita memang pro ni nampak ni. Kita nampak juga dia punya detail pada besar dan detail pada bahagian telinga ni. Ni ada kaki dia, kaki 4 di telinga. Di telinga ada kaki 4. Dan juga hiasan segravito yang digoris ni dan ditutup lagi. Kemudian pada bahagian ini pun ada tulisan sedikit ni, kalau tak salah bunyi dia apa istilahnya ni, kalau maknanya king, raja kalau tak salah. Maknanya ini merupakan tempayan dinasti Ming. Ya, saya. Dia banyak merujuk kepada motif-motif seperti apa, harimau kat sini. Kalau dapat dilihat. Harimau lah ni, bukannya naga lah. Nampak ni. Seperti yang saya katakan tadi, dia tak detail sangat lagi pada bahagian kuku. Sebab kalau dapat lihat di sini Cik Aziz pun dekat telinga-telinga dia ni mana menggambarkan kepala harimau seperti kepala harimau lah. Pengamatan mata saya lah saya tengok sini. Betul. Inilah dia mulut dia. Dia tak ada kepala. Okey. Kalau orang kata tempayan ada kepala tu, itu luar biasalah. Inilah leher dia. Inilah bahu dia. Okey. Jadi bahu dia ni dia agak mencerun sikit, mencuram. Terus badan dia ni lebih kurang dalam 70% lah. Dan ini yang kita akan panggilkan, boleh nampak ke kameraman? Basal dia. Bahagian bawah tu. Basal ni. Dipanggil basal. Basal. Istilah basal ni kami ambil dari istilah yang digunakan oleh Museum Filipina. Museum Filipina mengatakan ini bahagian basal tu. Manakala buku-buku lain seperti kalau tak salah buku pusaka pun tidak menyebut dia sebagai basal. Dia tidak menyebut. Tapi Filipina telah ada satu inventory tempayan dia yang sangat bagus. Ini adalah zaman Ming. Yang ini adalah zaman Qing. Jadi kalau kita bandingkan yang zaman Ming ni, dia kalau kita tengok pun dia nampak kasar lagi. Yang ni dia lebih halus dah. Dan kita nampak kepelbagaian ini ada burung. Ini burung apa yang cantik ni, burung peacock ni, burung apa? Burung merak. Burung merak. Ini adalah naga yang sedang berlari-lari lah. Dan kita akan nampak dia punya tangan ataupun kaki dia ni, kan nampak dia punya kuku-kuku. Kalau tengok pun dekat sini pun diterjemahkan dengan lilitan rotan ataupun tali berpilin sebenarnya. Tali berpilin ni tiga. Ini yang dikatakan pengaruh masyarakat tempatan ni. Ya, saya. Itu kita rujuk kepada satu kajian yang dibuat di Indonesia lah. Sebab Indonesia ni pun memang banyak tempayan-tempayan ni. Bahkan kolektor mereka juga mempunyai koleksi tempayan yang besar lah. Ditulis oleh Maranatha. Jadi Maranatha seorang kolektor dari negara jiran kita mengatakan ini adalah hasil daripada pengaruh dari tempatan itu sendiri. Cuma saya cuba nak tunjukkan elemen lokal yang lebih besar, yang lebih ketara, iaitu adanya tempayan yang berhiasan naga, tetapi naga itu bukan seperti naga Cina. Dia lebih kepada naga Iban, orang Iban. Cuma dia dalam di belakang lampu kita ni. Mungkin selepas ni kita boleh share kan lah. Bahannya itu sangat berlainan. Naga juga tapi berlainan, dan dia pernah disebut oleh Lombard dalam sebuah hasil kajian dalam satu manuskrip yang dikaji. Lombard menemukan sejumlah ciri tempayan yang dikendaki oleh orang tempatan. Mungkin dia dibuat di China ataupun mungkin dibuat di kawasan-kawasan seperti yang kita pernah beritahu dulu. Sekurang-kurangnya sejak 1900, tahun 1900 sudah ada tempat-tempat pembuatan tempayan khususnya di Sabah dan Sarawak, dan juga di Kalimantan yang pernah saya katakan dulu di kawasan Singkawang. Jadi masyarakat Cina yang berada di sana telah menghasilkan tempayan-tempayan sampai sekarang masih lagi
Tajau. Tajau, mereka kenali sebagai Tajau lah. Tajau lah. Itu yang dikatakan yang masih ada produksi sampai sekarang. Ya. Satu tajuk. Tengok saya pun tersasul lah. Satu soalan terakhir lah yang kita nak tanya, sebab bukan senang nak jumpa dengan Cik Aziz ni. Bukan senang nak jumpa Cik Aziz ni. Saya nak tanya satu soalan merujuk kepada tempayan lah, ataupun koleksi lain yang ada taburannya di seluruh Malaysia ni. Ada kemungkinan tak koleksi tempayan yang dijalankan kajian sehingga ke hari ini masih ada lagi terbenam, sama ada di tanah daratan ataupun di dasar-dasar sungai dan lautan di negara kita ni khususnya? Pada pendapat Cik Aziz? Masih banyak lagi. Masih banyak lagi ya? Banyak lagi. Bahkan disimpan di kampung-kampung pun masih banyak. Kalau kita sempat membaca jurnal purba yang keluaran yang terakhir 39 kalau tak salah, bahkan di ulu-ulu Tembeling sana pun masih banyak lagi tempayan yang sepertinya adalah tempayan-tempayan dari negara China, negara China, dan masih lagi kekal di sana. Itu yang disimpan-simpan bawah-bawah rumah itu. Kita tak nampak lagi. Betul. Yang terbenam kerana dipukul ombak dan sebagainya. Baiklah, masa pun telah pun hampir ke penghujung sebenarnya, dan hari ini kita telah pun membincangkan, berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan para penonton di luar sana berkenaan dengan tempayan dari negara China, iaitu ciri-ciri dan identifikasi terhadap tempayan tersebut. Dan saya mengucapkan, bagi pihak Jabatan Muzium Malaysia, mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cik Aziz, Ketua Muzium Seni Asia Universiti Malaya, kerana sudi berkongsi dengan kita pada hari ini informasi kajian yang telah dijalankan terhadap koleksi tempayan yang ada di negara kita. Dan juga terima kasih diucapkan kerana menyediakan ruang untuk kita bersiaran langsung di Galeri Pameran Muzium Seni Asia ni. Kita tunggu bila dah boleh melawat, nanti akan dimaklumkan kelak Cik Aziz ya? Ya, saya. Okey, jika tuan-tuan dan puan-puan ingin mengajukan soalan lebih lanjut, boleh tinggalkan di ruangan komen FB Jabatan Muzium Malaysia, ataupun terus Google cari dekat mana Muzium Seni Asia ni, Universiti Malaya. Terus cari. Inilah kuratornya, Ketua Muzium Cik Abdul Aziz. Jangan lepaskan peluang. Sementara masih berkhidmat, ia adalah merupakan pakar seramik di negara kita ni, bukan kaleng-kaleng. Okey. Jadi para penonton, teruskan kesetiaan anda untuk bersama kami di media sosial kami, dan juga dapatkan info-info yang sahih tentang Permuziuman Jabatan Muzium Malaysia. Di mana tu? Di website kami, iaitu www.jmm.gov.my. Dan juga ringankanlah jari jemari tu, tekan butang like dan juga share program atas talian kami dari semasa ke semasa. Dan insya-Allah kita akan berjumpa di siri yang akan datang tentang tajuk kita tempayan yang ada lagi kesinambungannya. Cik Aziz, terima kasih sekali lagi. Kita ucapkan sampai jumpa lagi pada masa yang kita akan maklumkan. Assalamualaikum dan bye-bye. Terima kasih.